Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmatak wa anshur alaina min fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayat yang ke-6. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah. La yukhlifullahu wa'dah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya. Ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i lakafirun. Sadaqallahul azim. Dipermulakan dengan menganalisa perkataan-perkataan yang ada di dalam ayat-ayat yang telah kita tilawahkan dan kita bacakan tadi, ya, insya-Allah. Sebelum itu saya minta supaya buka tingkap belakang tu dia. Belakang yuk. Ada bagian yang sungai sampai. Dan sikit bila sampai yang sungai tu inspirasi. Alhamdulillah. Dulu sikit lepas lebih. Perkataan yang pertama ialah wa'ad. Wa'ad ni orang dulu kita dulu ada pakai perkataan wa'ad. Demam lebar daun, wan beri. Jadi wa'ad ni maknanya janji. Ya, wa'ad ni dengan makna janji. Dan daripada wa'ad itu ada juga kita dengar dalam bahasa Arab lah, wa'id. Ya, ada juga wa'id. Apabila kita mengkaji tafsir, ada beza antara wa'ad dengan wa'id. Di mana wa'ad ialah janji baik kepada orang yang baik. Itu dipanggil wa'ad, janji baik kepada orang yang baik. Ya, itu dipanggil wa'ad. Maknanya Allah janji kepada orang mukmin. Allah akan tolong. Dan wa'id ialah janji buruk kepada orang yang jahat. Wa'id ialah janji buruk kepada orang yang jahat. Mana orang-orang kafir seperti Namrud, Quraisy yang kafir itu, maka Allah janjikan dengan azab. Itu janji itu dipanggil wa'id. Wa'id itu beza antara wa'ad dengan wa'id. Adalah perkataan yang seumpamanya, misalnya mi'ad. Ya, Allah la yukhliful mi'ad. Mi'ad itu sebenarnya pun daripada wa'ad. Ya, itu beza itu pasal ada penambahan per, an, ke, an. Jadi penambahan depan belakang itu ada yang membezakan. Jadi Arab pun ada juga tambah depan tambah belakang. Tapi akar katanya ialah wa'ad.
alladziina min qablihim. Ya, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh pasti dia akan memberikan khilafah, kekuasaan di atas muka bumi, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim, sebagaimana Allah janji memberikan istikhlaf ataupun khilafah kepada orang yang sebelumnya mereka. Jadi apakah sifat janji Allah? La yukhlif. Dia apa makna khilaf? Berselisih kan? Khilaf maknanya berselisih. Jadi Allah tak akan berselisih dengan janjinya. Allah tak akan berselisih dengan janjinya. Bahkan Allah akan selari. Daripada situ juga timbul mukhalafah. Apa makna mukhalafah? Mukhalafah kulli hawadis. Apa makna? Menyalahi, ya tak? Menyalahi bersalahan dengan yang baharu. Tidak berbahasa tiga ini. Tak ada bahasa. Jadi maknanya di situ Allah tidak akan bersalahan janji dengan apa yang telah Allah janjikan, tak akan bersalah. Jadi daripada khalafah timbullah khilaf, daripada khalafah timbullah mukhalafah. Yang bersalah. Jadi Allah la yukhlif. Allah tidak akan menyalahi, ya. La yukhlifullahu wa'dah. Kan dalam takbir hari raya Allah nyatakan nasara 'abdan nasara 'abdan wa a'azza. Sebelum itu Allahu akbar wa a'azza junda. Ada tak wa'dah? Oh, tak ada. Nasara 'abdan sadaqa wa'dah. Sallallahu alaihi sadaqa wa'dah. Apa maksud sadaqa? Benar. Benar maknanya ia membenarkan wa'dah, janjinya. Apa dia? Nasara 'abdah. Di mana dia akan membantu apa dia? Nasara 'abdah. Apa dia bentuknya? A'azza junda. A'azza itu maknanya memperkasakan. A'azza, aziz. A'azza junda. Apa maknanya junda? Tenteranya. A'azza junda. Jadi sebenarnya kalau betul faham takbir hari raya, semangat. Dia tak ada pasal nak teroyok. Ingat anak sulung tak ada, tak balik, anak besung hilang, tak ada. Dia sebenarnya satu janji Allah dengan Allah. Hazaman ahzab. Hazamah itu maknanya mengalahkan. Ya, hazamah itu maknanya mengalahkan ahzab. Tentera ahzab, tentera yang bersekutu untuk menyerang Islam, yang bergabung untuk menyerang Islam. Jadi dengan sebab itu kadang kita ni tadi oleh kerana mendayu-dayu kita pun teroyok pasal menantu padahalnya makna dia tak ada satu tahu, ya, makna tak ada. Jadi perkataan wa'dah itu ada di dalam takbir hari raya, di mana dikatakan sadaqa wa'dah, Allah membenarkan janjinya. Walakin ya, Urdu pun ambil, ya, walakin ini apa namanya, Parsi pun ambil, Turki pun ambil walakin, ya, maknanya bahasa lain pun mengambil perkataan walakin. Macam kita orang Melayu pun banyak yang mengambil bahasa Arab, fikir, akal, ilmu, amal, ya tak, nafkah, itu kan bahasa Arab semua. Adil, zalim, itu semua kan bahasa Arab. Jadi walakin ini bahasa Arab yang diambil oleh bahasa lain, ya, yang diambil oleh bahasa Parsi, bahasa Urdu, bahasa Turki dan sebagainya, itu ya mengambil perkataan walakin. Akan tetapi, ya, akan tetapi aktsarun nas la ya'lamun. Aktsar kebanyakan, ya, aktsar maknanya kebanyakan. Dia daripada apa asalnya? Kathir. Asalnya ialah kathir. Apa makna kathir? Walhamdulillahi kathira. Ya, puji-puji bagi Allah itu
sebanyak-banyaknya, ya tak? Itu maknanya kathir. Tapi bila sebut akthar, lebih banyak, ya? Lebih banyak ataupun kebanyakan, dia bahasanya dipanggil superlative, ya tak? Ya? Ataupun di sini boleh kita kata comparative, kemudian kita ada superlative. Jadi maknanya di sini ya, kita kata dalam bahasa Arab dipanggil isim tafdil, ya, dalam bahasa Arab dipanggil isim tafdil. Tak faham tak apa, dengar dulu. Benda cantik. Esok lama-lama saya faham tak apa. Ya, yang Syahnan berkata, ya, betul. Tak ada aku boleh, balik tak faham. Jangan. Saya dulu banyak benda yang saya tak faham. Benar-benar. Tapi boleh ke? Boleh ke tak? Lama-lama tu bila saya mau balik catatan lama tu, yang ini aku boleh kembali. Erok benyok, jom kan. Erok benyok, tidak. Jadi boleh juga tak? Isim tafdil. Makna isim tafdil itu maknanya kalau bahasa orang putih kata superlative. Maknanya kalau kita kata big, bigger, biggest. Itu kan begitu bahasa Arab pun ada kathir, kemudian dia ada akthar, kemudian al-akthar. Al-akthar, ya. Most of them, ya. Al-akthar maknanya most of the people, ya. Jadi maknanya akthar al-nas, kebanyakan manusia ini, ya. La ya'lamun, tidak mengetahui mereka. Ya, ya di depan walaupun di hujung menandakan mereka. Mereka tidak mengetahui tentang janji Allah bahawa Allah akan macam mana pun sudahnya akan memberi kemenangan kepada orang yang benar. Tapi kebanyakan manusia tak tahu, ya, kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak mengetahui bilakah janji itu. Itu pun tidak diketahui, ya. Manusia hanya ya'lamun zahiran minal hayat, ya. Tapi perkataan ya'lamu kadang-kadang orang tersilap jadi ya'malu. Ya, kadang-kadang tersilap baca ya'maluna jadi ya'lamuna. Innal dikatakan dalam satu surah itu kan ada satu surah itu maknanya wa inna 'alaikum lahafidhina kiraman katibin. Sambung. Wa inna 'alaikum lahafidhina kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna. Kadang-kadang tersilap baca ya'maluna ma taf'alun, ya. Beza antara ya'maluna dengan ya'lamuna. Kalau jangan masukkan depan sini kosong, ya. Soal mereka, ya. Ucap terima kasih pada lembaga IPMO, ya. Alhamdulillah kita banyak menolong kita, TNB menolong kita, JKR menolong kita, JKR menolong, JPS menolong, ya. Alhamdulillah. Jadi ucap terima kasih. Lam yashkurin nas lam yashkurillah, kata Nabi, ya. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi tanda terima kasihnya ini ada goreng nasi Bukhari Muslim. Datang banyak-banyak, insyaAllah. Kita ada goreng nasi Bukhari dan ya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan datang juga kan, tuan datang. Jadi ya'lamuna tak sama dengan ya'maluna. Kalau ya'maluna apa makna? Mengamalkan, mengerjakan, itu ya'maluna. Ini bukan ya'maluna, ya'lamuna, alima ya'lamu, mereka mengetahui, ya, mereka mengetahui. Apa yang mereka tahu hanya zahiran. Zahir. Apa lawan zahir? Batin. Ya, lawan zahir ialah batin. Sebab itu orang Melayu dia ada sebut maaf. Zahir, batin. Maaf itu bahasa Arab. Ya. Maaf itu bahasa Arab. Zahir itu bahasa Arab. Batin itu bahasa Arab. Gitulah bahasa Arab dengan kita. Bukannya jauh penuh, ya, dekat. Dalam dekat pasan je, ya, tak pasan. Jadi kita sebut maaf itu daripada afwa, maaf, ya, ma'fu anhu, ya, ma'fu anhu, dimaafkan darinya, ma'fu anhu, maaf zahir batin. Minta maaf zahir batin, ya. Kalau
oh ya sama kita, tapi tak tahu nama yang zahir apa nama yang batin ya. Kadang kita maaf aja, kita tak tahu ya. Sangka baik ya. Maklum dia nak raya ya. Jadi mereka ni iaitu orang yang dia kata di sini kebanyakan manusia lah, ya, kebanyakan manusia ni yang Allah Taala maksudkan yang dikatakan tak tahu kan janji Allah ni, sebenarnya dia hanya tahu yang zahiran minal hayatid dunia, hanya tahu benda yang zahir daripada kehidupan dunia. Nah, tempat daripada zahir timbulnya izhar. Orang kata mengizharkan nun kan. Hukum izhar tu maknanya mengizharkan nun, menampakkan nun tu, menyatakan nun. Lawan izhar apa? Ikhfa. Lawan izhar ialah ikhfa. Apa makna ikhfa? Menyembunyikan nun tu. Ikhfa tu pula daripada apa? Khafi. Khafi tu kan sembunyi. Kan ada syirik khafi, sembunyi. Ikhfa tu sembunyikan. Kita baca tu dalam keadaan menyembunyikan nun itu. Ada tapi kita sembunyikan. Jadi maknanya di situ daripada zahir timbullah izhar. Ya, daripada zahir timbullah izhar. Kadang ada orang juga bagi nama Zahiruddin. Ya, Zahiruddin orang bagi nama. Maknanya zahirkan agama itu ya, zahirkan agama, jangan disembunyikan. Jadi mereka ni tadi, manusia ni tadi, dia tak tahu ni tadi tentang janji Allah. Dia ni hanya tahu zahir daripada hayatid dunia ya. Hayat daripada hayyun ya, hayat daripada hayyun. Kan orang Melayu pakai hayat kan ya, orang Melayu pakai hayat ya. Maknanya dia telah tamat hayatnya ataupun sudah tidak ada, sudah ya, kita kata sudah menemui ajal. Ajal pun bahasa Arab ya, ajal pun bahasa Arab, kita akan jumpa nanti ya, lawannya hayat pun bahasa Arab. Dunia daripada dana. Dana ni maknanya benda yang hampir ya. Dana yadnu dunia ya, dana yadnu dunia ya, dana yadnu dana yadnu dunia. Ini saja saya sebut sebagai persiapan, insya-Allah mana dah tahu nanti tidak ada peluang kita menyambung pelajaran dan sebagainya ya, insya-Allah. Jadi dana yadnu dunia. Dunia ni makna yang hampir. Apa lawannya? Akhir. Itu jauh. Akhir. Akhir. Itu jauh. Jadi akhir itu cakap Arab yang kita pinjam. Ya. Sebab itu kita sebut akhir, kita sebut awal. Huwal awwal wal akhir kan. Jadi awal akhir itu pun daripada bahasa Arab. Ya. Jadi oleh kerana itu mereka ini kata Tuhan, puncanya yang mereka semua sangat dengan kebenaran sementara itu sebab mereka hanya ya'lamuna zahiran minal hayati. Dia nampak 500, 200 itu tak ada apa sebenarnya ya. Bahkan wa hum 'anil akhirati hum wa qadar. Lalu gua diterjemahkan dengan dan juga demi. Ada lagi satu waw dengan makna wal hal. Wal halnya ya, wal halnya wal halnya dipanggil wawul hal ya, waw al hal. Maknanya hal keadaan mereka itu anil akhirah hum ghafilun. Ya, mereka tak fikir akhirat ni. Yang fikirnya 500, 200 ya, yang fikirnya benar sementara ya, yang fikirnya benar dunia je, dia tak fikir akhirat. Halal haram tu tak perlu semua jadilah ke halal jadinya ya, halal jadinya ya, halal ke haram ke halal ke kira ya, halal jadi ya, itu halal ya. Jadi mereka ini yang tak peduli tentang janji Allah ni, dikira nak janji dunia je, dia nak nampak yang zahir dari dunia. Walhal mereka, hum tu mereka lah, hum tu mereka, kalau huwa dia ya, huwa tu dia, qul huwa Allah, katakanlah dia yang Allah itu ahad ya, huwa
Huwa tu kalau diberhentikan jadi hu. Ya hu. Ya hu maksudnya wahai dia. Ya hu bukan yahoo.com kan? Ya. Dan mereka itu daripada akhirat. Mereka itu sekali lagi ghafilun. Apa nama ghafilun? Dalam surah Yasin kan Allah Ta'ala kata kalau tak dapat peringatan itunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum. Bila tak ada tazkirah, tak ada peringatan, jadilah ghafilun. Ya dah. Jadi ghafilun itu daripada situlah timbul ghaflah. Ghaflah itu maknanya ialah lalai. Lawan ghaflah ialah yaqazah. Yaqazah. Tamarbuta. Yaqazah ni jaga, sedar, waspada. Itu maknanya yaqazah. Dan maknanya di alam yaqazah itu maknanya alam sedar. Ya, di alam sedar maknanya consciousness itu ada. Ya, kan kita ada separuh sedar, subconsciousness, tidak? Unconscious. Tapi kalau sedar dipanggil conscious. Jadi maknanya orang yang tak sedar itu dipanggil ghaflah. Lawannya yaqazah. Yaqazah itu maknanya jaga, sedar dan waspada. Jadi sebenarnya ini masalah hati. Ini masalah hati, tidak? Jadi dari situlah orang yang lalai dipanggil ghafil. Ramai jadi ghafilu. Kelalaian ialah ghaflah. Ya, kelalaian ialah ghaflah. Lalu Tuhan ajak mereka jaga. Tuhan ajak kita jaga yaqazah. Dengan menggunakan tafakkur. Awalam yatafakkaru. Awalam yatafakkaru. Kena tafakkur. Tafakkur ni daripada apa? Fikir. Tafakkur ni daripada fikir. Kadang-kadang kita ada kan majlis tafakkur ya. Majlis tafakkur itu memikir akan jasa-jasa sebulan. Jadi dengan ini majlis mengajak hadirin sekalian untuk bertafakkur. Kan? Sebenarnya suruh baca Fatihah. Tapi ini pasal ada orang kafir. Gampangnya. Satu, yang keduanya yang nak ditafakkurkan itu ialah mendiam. Mendiam ini bukan Allah yang hak. Jadi tak ada baca Fatihah. Kita nak baca Fatihah pada si kunlim. Mana ya? Si kunlim ataupun sambantan. Jadi kita pun tafakkur. Tafakkur akan jasa misalnya. Contoh. Jadi tafakkur itu maknanya fikir. Tafakkur itu daripada fakta. Yufakir, fikr. Ya, tafakkur. Jadi maknanya yang kita guna tafakkur itu maknanya ialah daripada bahasa Arab. Awalam yatafakkar. Dan situ timbulnya tafakkur. Tidak kena berfikir. Bahasa kita ya tak? Itu saja. Adakah? Ya tak? Wow, dan adakah tidak mereka berfikir? Awalam yatafakkaru. Ya tak? Tidakkah mereka berfikir bahawa antara yang kena fikir itu ialah fi anfusihim, pada diri-diri mereka. Anfus. Kalau satu diri apa? Nafsun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maknanya setiap diri, ya, setiap diri, kullu nafs. Kalau ada banyak anfus, ya, diri mereka anfusi, ya, diri-diri mereka maknanya pada diri-diri mereka itu tidak ada yang berfikir dia begini berkata sombongnya Parsi, sombongnya musyriki, tak fikir bahawa dia itu sudah mula maknanya menurun dari sudut pengaruh dan menurun dari sudut maknanya fikiran mereka, dan juga jasadnya sudah mula menurun. Jasadnya sudah mula menurun. Kita sedang menunggu ajal, dan kerajaan itu pun begitulah. Kerajaan itu pun sedang menurun. Ada ajal. Jadi cuba fikir pada diri mereka pun juga lah. Diri mereka itu ada menurunnya.
Ya tak, mula dulu elok mata kita kan, sudah kabur. Tu elok mari dia tak, kita punya kulit untuk tak kendau. Rambut kita dulu elok, betul tak? Bukan kabur, kan? Dulu elok kita tengok, betul tak? Tak tengok, jadi maknanya itu sudah menunjukkan bahawa declination. Bahasa orang putih kata declination, mana penurunan. Kalau kita yang pandai Inggeris je tak, kalau tak pandai boleh turunkan bawah ya. Ada 3 orang guru bahasa Inggeris yang ikut satu program. Ya, jadi kita sedang menurun begitu ya. Kita sedang menurun. Fi anfusikum, pada diri, fi anfusikum, pada diri mereka. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Semua itu ada ajal. Musamma ni maknanya yang telah ditentukan, yang telah dinamakan, ya. Musamma ni maknanya yang telah ditentukan, yang telah dinamakan. Ya, tuan-tuan, kalau kita tengok Maulana Yusuf Ali, dia membuat terjemahan bebas di sini. Terjemahan bebas ni kalau orang putih kata maknanya secara konteks translation, ya, contextual translation, secara konteks, ya, contextual translation. Tapi yang saya buat ini ialah textual translation, maknanya terjemahan harfiah, huruf demi huruf, terjemahan harfiah, huruf demi huruf. Orang putih kata textual translation. Tapi yang diterjemahkan oleh Maulana Yusuf Ali ini, Abdullah Yusuf Ali ini dipanggil contextual translation, terjemahan bebas, ya, terjemahan bebas. Tapi kalau nak ambil textually, maknanya tidaklah menjadikan Allah akan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya illa bil haqqi wa ajalin musamma. Jadi ma di sini maknanya tidaklah, khalaqa mencipta. Kalau pencipta khaliq, yang kena cipta makhluk. Ada di situ je. Kita di situ je. Lagi sekali ya. Yang kata khalaqa, tibalah khaliq. Daripada khalaqa jadi makhluk. Kita kata makhluk. Cakap Melayu, makhluk. Makhluk. Jadi daripada khalaqa, pencipta ialah khaliq, yang kena cipta ialah makhluk. Dan Allah itu dipanggil, selain daripada Allah itu khaliq, Allah itu juga dipanggil khallaq. Sangat-sangat boleh mencipta. Khallaq maknanya sangat-sangat boleh mencipta, dipanggil khallaqul alim. Ya, khallaqul alim. Allah itu sangat-sangat bijak, pandai mencipta, lagi mengetahui. Ya, jadi tidaklah mencipta oleh Allah akan samawat, langit-langit. Dan situlah timbul agama samawi, kitab samawi, kan? Di situ satunya apa? Satunya samawat ni plural, jamak. Satunya apa? Sama, ya, sama. Walladzi ja'ala, dikatakan dalam surah Al-Mulk, macam mana Allah Taala sebut tentang sama, ataupun wa anzala minas samai ma'an. Allah turun daripada langit dunia, satu langit dipanggil sama. Kalau banyak langit dipanggil samawat, sab'a samawati tibaqa, yang berlapis-lapis. Tidak, tibaqa maknanya tabaq, yang berlapis-lapis. Jadi dari situlah timbul samawat, ya. Dan dari situlah timbulnya sumul malaki, yang di-Pertuan Agong. Dalam bahasa Arab yang di-Pertuan Agong dipanggil sumul malaki. Ya, malaki itu maknanya kita kata raja lah, ya, raja. Jadi Allah tidak ciptakan langit, Allah tidak ciptakan bumi, ardh. Ya tak, dot. Ini kadang-kadang kita terbaca dengan ard, bukan dot, dal, ard. Ya tak? Ma khalaqas samawati wal arda wa ma baina ard. Dal. Bukan, dia tebal dia.
dibawa kemari, lidah dibawa ke dua tepi, lidah dibawa ke dua tepi, dia tak dua. Kalau ada kalau ada Allah tidak jadikan ini langit-langit dan bumi, wama dan apa-apa yang baina antara, baina di antara, baina maknanya between, baina dengan between, huma antara keduanya, huma itu maknanya keduanya. Apa dia kedua itu? Langit dan bumi. Antara langit dan bumi, Allah jadikan langit dulu, itu jadikan bumi, dan kemudian jadikan apa yang ada antara keduanya selama fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam maknanya dalam tempoh 6. Nak kira ayam tu hari lah, tapi ditafsirkan 6 ketika, 6 period, 6 ketika ataupun 6 period. Walladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa. Istawa maknanya bersemayam ia. Istawa bersemayam ia dengan stabilnya. Istawa, dan pada istawa timbullah stawu. Begitu ya. Maknanya stabilkan kedudukan. Stawu wastaqimu, gitu. Stawa ala arsh. Arsh itu singgah sana. Arsh itu adalah singgah sana. Jadi aku nama tadi bainahuma, antara langit dengan bumi yang dijadikan 2 hari. 2 hari menciptakan langit, 2 hari menciptakan bumi, 2 hari menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi. Itu yang dikatakan fi sittati ayyam, fi sittati ayyam, ataupun dalam tempoh 6 ketika ataupun 6 babak, 6 ketika ataupun 6 babak, Jadi apakah Allah Ta'ala ciptakan itu main-main? Tidak, illa bil haq. Lawan haq ialah abad. Abad ni main-main dengan ta, lawan haq di sini ialah abad dengan ta, bukan dengan sin. Kalau dengan sin dari mana? Dia dengan ta. Abad, afa hasibtum annama khalaqnakum abada. Apakah kamu menyangka kami ciptakan kamu main-main? Jadi abad, main-main. Jadi di sini Allah tidak ciptakan langit-langit dan bumi itu abad, main-main, illa bil haq, melainkan ada hasilnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak ciptakan ini sia-sia, main-main, bahkan bil haq. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut tentang langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu ada ajalnya, ada ajal, ada tempohnya, ada validity-nya, ada validity-nya, ada tempoh apa? Pupus, expired date-nya, ada expired date-nya, ada tarikh luputnya, tarikh luputnya. Itu dikatakan ajal yang telah ditentukan, musamma. Dia asal ada musamma ni yang telah dinamakan, itu ada musamma. Musamma itu maknanya ialah yang telah dinamakan, itu dipanggil ajal musamma. Lalu dalam kitab fiqh dikata mahar musamma. Mahar musamma itu mahar yang telah dinamakan. Tapi di sini juga boleh kita kata ajal yang telah ditentukan. Wa inna kathiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Inna sesungguhnya. Kalau in saja jika, kalau in saja ialah jika. Tapi kalau panjang, inna sesungguhnya kan. Inna maknanya sesungguhnya kan. Ini yang kena jaga ni. Kadang-kadang ada orang azan dia terpanjang. Asalnya ialah bahawa asyhadu anna Muhammad, cukup, tak payah panjang. Dengung tu memanglah panjang, dengung tu 2 harakat dan lebih, tapi tak boleh dan begitu. Asyhadu anna Muhammad, betul. Tiba-tiba dia terpanjang. Asyhadu anna
bakal anna bahwasanya kami asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahwasanya kami Rasulullah. Oh, ramai benar kalau Rasulnya. Kan ramai benar kalau utusan Tuhannya. Jadi jangan tidak. Jadi kita kena letak pendek je ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi di sini pun begitulah, inna dengan makna sesungguhnya. Tapi kalau inna sesungguhnya kami, inna anzalna kan di Lailatul Qadr ya. Dan sesungguhnya kathiran maknanya banyak ataupun kebanyakan ataupun banyak daripada manusia. Kathir, apa lawan kathir? Qalil ya. Lawan kathir ialah qalil sedikit. Qalil ya, qaf. Kan kita dah baca kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Kan? Jadi ada qalilan kathirah. Dulu kita ngambil tu masa 13 Mei dulu. Tidak tahu mana. Kita ngambil tu masa tu kan. Saya di jam 2, saya ingat lagi. Dulu dia sibuk tempat kami ni. Tak tahu nak ngambil kat kecil perutnya. Buat pedang kayu. Buat untuk pedang kayu tu. Ayah, abang semua dah dengan senapan dan sedap. Kita ni pun ada juga semangat nak melawan macam tu. Buat pedang kayu. Tak boleh duduk pedang kayu. Jadi makna di situ ada ghalabat fi'atan kathirah. Kathir dengan makna banyak daripada manusia itu apa saya? Biliqa'i rabbihim lakafirun. Maknanya mereka itu kafir. Kafir itu maknanya engkar, tak percaya dengan liqa. Liqa maknanya perjumpaan, pertemuan. Pertemuan dengan siapa di sini? Liqa'i rabbihim. Pertemuan dengan Tuhan mereka. Kita ni semua akan bertemu dengan Tuhan di padang mahsyar. Kemudian lagi sekali di dalam syurga. Ya, bertemu dengan Allah di padang mahsyar. Kemudian sekali lagi di dalam syurga. Neraka tak ada. Orang yang masuk neraka tak akan berjumpa dengan Tuhan dah. Ya tak? Jadi maknanya di situ, maknanya liqa dengan makna pertemuan. Dalam surah Kahfi kan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan, faman kana yarju, siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, pertemuan dengan Tuhan di dalam syurga, hendaklah falyamal amalan salihan, beramal dengan amal yang saleh. Tak cukup wa la yusyrik, jangan syirik. Sebab ada orang beramal dengan amal yang soleh sampai hitam dahinya, tapi sudah terlibat pula menderam dengan syirik. Demam sikit dia sudah cari kemian, cari bomo kata sebenarnya ni kena buat di orang yang buat di bukan orang lain. Orang depan Allah dia nanam benda. Kawan tu nanam pokok bushidah. Kawan tu nanam pokok bushidah. Kita punya pokok bushidah entah tanam dulu. Dan ini ready nak tanam. Pokok bushidah ni pokok doa. Setengah orang kata kata pokok doa. Pasal dikembang begitu. Bushidah tu bushido. Tak boleh. Jadi maknanya apa? Mendengar kita tadi kan. Jadi memang nanam tidak. Pasal kawan nanam pokok. Jadi jangan terlibat dengan syirik. Jangan tengok mangkuk putih. Indah pula sebagian. Itu putih dia semangkuk. Udah tengok mangkuk putih. Kita tengok kan jap. Kita tengok. Oh ada. Yang ambil ni bukan orang lain. Memang suami dia ambil. Sandok yang banyak ganda keluarga tu ada sesok selalu dia sandok tu kabur. Kalau kita tak kabur letok cari je dah. Letok cari je dah. Nak nambah kita yang ada tu pun sandok saya je dah. Juga masa ni orang Mongolia
itu ialah kalimah demi kalimah yang ingin kita berkenalan dengan dia. Ya, insya-Allah mungkin ada orang nak bertanya tentang kalimah-kalimah yang berkenaan. Sila. Kalau tidak ada, kita masuk kepada maknanya bagaimana pandangan-pandangan kerohanian yang diberikan oleh maknanya kita kata Maulana Abdullah Yusuf Ali terhadap ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Ya. Jadi di situ kita tengok bagaimana Allah Taala itu dia ada af'al. Wa'dallah ni sebenarnya bukti af'al Allah. Kita kata bila mengaji tentang Allah ni tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang af'al. Bila sebut wa'dallah, ini kita menyebut tentang af'al Allah. Allah itu menghidup, Allah itu memati, Allah itu maknanya mengazab, Allah itu mengurnia. Itu dipanggil af'al Allah Ta'ala. Jadi Tuhan yang kita sembah ini ada af'al. Maknanya ada perbuatan-perbuatan. Bukan dibentuk macam patung-patung yang mereka sembah. Itu tak ada af'al. Ya tak ada af'alnya. Ya tak. Jadi dia dihiasi je. Ya, dia dihiasi oleh syaitan. Ya tak. Jadi inilah ianya adalah janji Allah. Ya, kata di Maulana Abdullah Yusuf Ali. Tengok di situ dalam nota. Ya Allah kecilnya ya. Nota di bawah tu 3510. Apa dia wa'adnya? Janji itu merujuk kepada keputusan berkenaan dengan segala perkara yang berlaku dengan perintah daripada Tuhan. Menang ke, kalah ke, ya, itu semua dengan maknanya kita kata izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Maknanya jahat ke, buruk ke, itu semua dengan izin Allah juga. Itu semua dengan izin Allah. Dan adanya keburukan bukan untuk kita menjadikan alasan terlibat dalam keburukan, tapi adanya keburukan sebagai ujian Allah. Adanya keburukan itu sebagai ujian Allah kepada kita. Kita disuruh mengurus. Ya, kadang-kadang anak-anak kita kan, pun ada macam-macam new standard ya, tak sama. Macam-macam ya, macam-macam kadang-kadang mantu lagi elok daripada anak pun ada. Kan? Kadang-kadang ada yang kita dengan menantu pun ada. Ada yang kita kadang-kadang dengan anak kita. Aku tak tahu dah aku. Menantu aku tu Allah. Bila semua tak mati, kesian gitu ya. Anak aku tak tahu lah aku pesen. Tapi macam mana pun kita kena hadapi. Sebab semua itu datang daripada Allah. Kita disuruh mengurus dengan penuh kesabaran. Ya, kita disuruh mengurus dengan penuh kesabaran. Memang bukan senang. Ya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, dan minta bantuanlah dengan sabar dan sembahyang tadi. Mohonlah kepada Allah. Yang mana Allah akan membasmi semua gangguan kesulitan daripada perjalanan para hamba yang beriman. Sebab itu di ujungnya maknanya mereka buat jahat wa makaru, Allah Taala kata wa makarullah. Mereka dengan tipu dayanya innahum yakiduna kaida. Allah Taala kata wa akidu kaida. Itu secara muqabilnya, secara kontrasnya, ya, secara muqabilnya, secara kontras. Kalau mereka ada perancangan, Allah ada perancangan. Kalau mereka ada strategi, Allah ada strategi. Kalau mereka ada maknanya tipu daya mereka, Allah boleh patahkan tipu daya mereka. Sebab itu maknanya Allah itu sifatnya muntaqim. Apa nama muntaqim? Muntaqim, apa makna sifat muntaqim? Ataupun nama Allah yang 99 kan muntaqim. Apa makna muntaqim? Yang maha membalas dendam. Ya, Allah yang maha membalas. Allah Ta'ala itu sifatnya Jabbar al-Mutakabbir. Nah, jadi Allah akan basmikan gangguan daripada Nabi dan daripada orang-orang mukmin sehingga dia menang dalam peperangan Badar. Ya, dikatakan di situ menolong mereka ketika mereka bergembira kerana kejayaan perjuangan mereka yang benar. Ini merujuk kepada semua masa dan suasana, bahawa di sebalik musibah, di sebalik kekalahan ada kemenangan. Dan ada orang yang menang tapi sebenarnya kalah. Ada orang yang kalah tapi sebenarnya menang. Ini pandangan kerohanian, tuan-tuan. Ada orang menang tapi sebenarnya dia kalah. Dia telah menggadai prinsip, dia telah menggadai maruah. Dia menang di mahkamah
Dia berjaya maknanya dapatkan seorang lawyer yang dapat menangkis pertuduhan, dia dapat mengelak daripada maknanya kita kata diambil tindakan kerana maknanya pintar-pintarnya, maknanya kita kata lawyer itu tadi ya, maknanya cuba mencari di mana loophole ya, di mana kelompangan. Akhirnya dia lepas, kelihatan dia lepas di dunia tapi dia tidak lepas di akhirat. Kelihatan dia menang di dunia tapi dia tidak menang di akhirat, dia kalah sebenarnya ya. Orang yang soleh tidaklah jangan berputus harap dalam masa yang paling gelap yang mereka hadapi. Kalau kita ambil bagaimana Nabi Yunus tidak, 3 kegelapan tidak, Zulmatun ba'duha fawqa ba'd, dia berada dalam 3 kegelapan. Satu gelap, mula-mula sekali gelap perut ikan. 2 gelap, nur dasar laut, sebab ikan ni ikan besar. Ikan besar ni tak main ya, laut kering ni tak main, dia main kalau kalah lagi. Kegelapan malam kegelapan malam. Jadi Nabi Yunus tu kan dipanggil wadhannuna idzahaba mughadiban, ya tak? Wadhannu yang memiliki nur tu ikan. Kisah dhannuna idzahaba mughadiban, apabila ia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, seorang tak ada nak ikut. Nabi Yunus begitu rasa marah pada kaumnya, seorang tak ada nak ikut, ya tak? Atau dia pun lalu di tepi laut, ya tak? Tengok ada kapal lalu, dia ambil. Rasanya nak ikut, kapal pun datang, dia pun naik. Jadi kapal dalam perjalanannya tak ada apa arah, tak ada apa bahayanya, amankan. Bila Nabi Yunus naik dia, kocok kapal. Ombak kuat dan angin kuat dan ini mesti ada satu dalam kapal buat mesti ada orang dalam kapal ya. Macam kita naik taksi dia dah. Kita naik taksi. Apa kita naik taksi hujan juga ya. Hujan dia dah. Betul ada tiba-tiba bau penuh. Satu driver taksi tu pandai dia pula dia tak? Ada seorang tak bayar orang tak? Ada seorang tak bayar. Tapi tak ngaku dah. Saya dah bayar. Orang ni kata saya dah bayar. Tadi yang tadi yang kentut tadi tak bayar. Saya dah bayar. Ini cerita lah. Kentut dia tadi dia. Cerita dia dah. Jadi dalam kapal kita ni mesti ada seorang yang kalau saya dah ni kan. Ini yang kita jadi kocok kapal. Datang segala kita semua dah. Jadi undi punya undi. Setiap kali undi kena pada maknanya Nabi Yunus dah sampai 3 kali cempok dia. Dah sampai 3 kali undi tu kena dia kan. Kamu lawan itu. Dah 3 kali kena undi ke kamu je. Cempok dia Yunus dia. Cempok ikan paus datang. Ikan paus tu dalam bahasa Arab juga dipanggil hut dan juga dipanggil nun. Wadhannuna idzahaba mughadiban, ketika mana dia meninggalkan kaum dalam keadaan marah begitu, pasal tak ada nak ikut. Jadi kita tak boleh putus asa. Memang hati itu mengharap macam-macam, mengharapkan kebenaran Islam. Bukan pula ada tujuan-tujuan lain, bukan ada di JKK, bukan. Ini tak siok pun. Jadi maknanya kita jangan berputus harap dalam masa paling gelap yang mereka hadapi, kerana pertolongan Tuhan akan datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu hampir ya. Biasanya manusia itu menjadi terlajak dalam kegembiraan. Sebab itu ada kalanya Allah tak bagi, takut terlajak. Kadang-kadang orang itu bila nak dapat 8A kan, straight A, orang pun puji, dia pun terlajak. Aku tak tahu lah nak aku tengok tidur. Dia terlajak tu kan. Tu tidur itu. Kalau tak tidur rasanya pecah minta. Pecah minta kan. Dia terlajak lebih dia dapat A. Tapi bila anak dia dapat 8B, aku nak buat, Tuhan tentukan. Dia
soalnya saya jumpa budak tu kalau mungkin bercik. Dia kata Ustaz semua pandangan diri, siapa dengan diri, semua pandangan diri, siapa dengan diri, kata kamu kalau condik dia jadi orang politik kemungkinan dia jadi orang politik jadi maknanya di situ jangan terlampau gembira kalau mereka mendapat kemenangan yang sementara waktu dalam menghadapi orang yang soleh orang yang soleh tetap dengan perjuangan yang benar beda dan mereka tidak menyadari bahawa kehendak Tuhan tidak akan tersekat sampai masanya Allah akan memberikan kemenangan-kemenangan kepada orang yang beriman cuma pada waktu yang Allah Ta'ala tentukan dalam bentuk yang Allah Ta'ala tentukan itu yang dikatakan hunalikal walayatu lillahi haqqa huwa khairun thawaban wa khairun uqba Allah lah yang terbaik balasannya 500 200 tak ada apa sangat Allah lah yang terbaik balasannya huwa khairun uqba dan Allah lah yang sebaik-baik kesudahannya Allah lah keredaan Allah lah yang sebaik-baik kesudahannya. Jadi kata di situ Allah tidak pernah menyalahi janji tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti hakikat yang sebenar. Jadi kemudian dalam nota berikutnya mereka hanya manusia ini yang mengukur kemenangan itu dengan ukuran yang zahir semata-mata. Cuba kita tengok bagaimana komentar tentang ukuran yang zahir. Sebab kita ada dua pandangan satu pandangan mata yang zahir, satu lagi pandangan mata hati. Pandangan mata hati itu dipanggil basirah. Pandangan mata hati itu dipanggil basirah. Basirah. Pandangan mata zahir ini dipanggil basar. Pandangan mata zahir ini basar. Pandangan mata hati dipanggil basirah. Dipanggil basirah. Jadi manusia selalu terpesona dengan pandangan basar dan tidak maknanya ada pandangan maknanya batin ataupun pandangan maknanya basirah pandangan basirah. Sebab itu Allah menyatakan bahawa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum dalam hadis Nabi kata Allah tak pandang kepada rupa kamu dan jasad kamu, Allah pandang pada hati kamu jadi maknanya disitulah peranan kita kata hati peranan pandangan dengan pandangan basirah. Manusia senang terpedaya dengan pandangan lahiriah daripada apa yang berlaku walaupun hakikat batin yang sebenarnya adalah berlainan sekali daripadanya. Tuan-tuan, masa kita tengok Afghanistan menjajah masa kita tengok Rusia menjajah Afghanistan, kita tak tahu rupanya itulah sebenarnya jurang untuk mereka maknanya kita tak tahu, kita kesian tengok Afghanistan, kita pun bantu apa yang boleh kita bantu apa yang boleh, itu tanggungjawab tapi bagi orang yang tak nampak dengan orang yang tak melihat dengan pandangan batinnya, bagi dia habis kesian kalau orang melihat dengan pandangan batinnya bahawa sebenarnya Afghanistan itu sedang menuju kehancuran dan tempat jatuh mereka adalah di Afghanistan. Cuma Afghanistan kemarin tak dapat disatukan kumpulan-kumpulan penentang. Kumpulan-kumpulan penentang itu berjaya mengalahkan Rusia sebenarnya, berjaya menghambat daripada tapi maknanya kita kata bahawa kumpulan itu tak dapat disatukan tapi dari situ menghalang berjaya tapi di situlah sebenarnya jatuhnya Rusia, dari situlah mulanya maknanya kejatuhan empire Rusia sehingga akhirnya Yugoslavia, Romania, apa lagi Albania, Czechoslovakia, itu semua dekat penjajahan Rusia dulu. Itu kalau Malik bin Nabi kata itu dipanggil peta akidah komunis. Peta akidah komunis itu maknanya kita kata bahawa akhirnya maknanya tidak dapat bertahan lagi. Kalau tidak tahunya Romania atau Yugoslavia atau Czechoslovakia atau apa nama lagi situ Albania, itu semua komunis itu kita tak dapat bertahan. Bebas daripada Rusia kemudian diikuti dengan yang dekat-dekat Chechnya dan sebagainya, itu bebas lepas daripada Rusia. Mana empire-nya jatuh, empire-nya itu tinggallah yang bertahan yang ada sekarang misalnya. Jadi ini orang tak nampak bahawa yang zahir orang nampak Afghanistan kena tawan ataupun kena sah, tapi yang batinnya adalah kejatuhan Rusia di situ.
Jadi sebab itu nanti katanya, walaupun hakikat batin yang sebenarnya adalah berlainan sekali daripada banyak peristiwa yang surat sebelah banyak peristiwa yang pada akhirnya kelihatan sebagaimana petaka sebenarnya adalah rahmat. Di sebalik musibah adanya rahmat, di sebalik musibah adanya rahmat. Ini ada di dalam satu hikmah daripada kitab hikam Ibn Athaillah As-Sakandari ada menyebut tentang bahawa di sebalik musibah itu adanya rahmat. Memang kita sendiri pun kadang-kadang tak sangka rupanya Tuhan yang menolong, rupanya Tuhan yang menolong. Kita tak tahu. Kita nak jadi lain, kita harap lain. Saya kemarin nak jadi lawyer semua. Kena jadi lawyer, tak tahu kan. Menolong saya. Asyik jadi lawyer, minat sangat dalam sejarah, minat sangat tapi tak jadi lawyer sangat. Tapi jadikan. Jadi di sebalik kejatuhan kita tu Allah menolong kita tak tahu menolong. Anak kita begitu loh. Jangan kita mentor, jangan kita mahu sana. Kalau kita kamu macam mana, orang lain semua dapat opini kamu opini itu, dia dah usul, dia dah ikhtiar. Lain kalau dia tak usul ikhtiar, tiba-tiba dia tak dapat, dia dapat 8B, dia dah. Ada pasal barangkali Allah nak dorong dia di bidang teknikal. Tidak, barangkali Allah Ta'ala nak dorong dia maknanya di bidang yang lain untuk kerencangan kehidupan ini. Sebab hidup ni rencang semua. Macam-macam keperluan, bukan satu je yang bukan untuk orang yang dapat A saja. Hidup ni bukan untuk orang yang dapat A saja. Hidup ni ada keperluan untuk orang yang dapat B juga. Bukanlah menjadi alasan untuk tak ada ambil A itu. Tidak. Tapi maknanya Allah Ta'ala mengatur itu ada sebabnya, ada sebab-sebabnya. Kalau kita memahami apa yang sebenarnya di sebalik aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh dalam kitab-kitab tafsir yang lain, dia nyatakan bahawa orang-orang yang kafir ini, dia merujuk kepada Quraisy. Ayat ini dalam tafsir yang Arab ini yang saya, dia kata ya'lamuna zahiran minal hayati dunia, ini merujuk kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ini dia hanya dapat perniagaan, ternakan dan juga maknanya kebun-kebun. Kemudian dia hanya nampak untuk seronok, dia hanya nampak untuk seronok. Dia tak nampak apa itu khilafah, dia tak nampak apa itu amanah, dia tak nampak apa itu ibadah, dia tak nampak itu semua. Allah jadikan kita wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dia tak nampak itu. Allah tidak jadikan kita jin dan manusia malaikat untuk menyembah Allah dan mengabdi diri kepada Allah. Dia tak nampak yang itu. Dia ya'lamuna zahira minal hayatid dunya, ni maknanya dia nak seronok, dia enjoy, minum arak, berfoya-foya, itulah zahira minal hayatid dunya. Tapi dia hujungnya tak ada bahagia pun. Orang yang berfoya-foya ni, Onassis, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson, ujungnya sengsara. Bahkan Michael Jackson ujungnya mencari agama kan? Ujungnya mencari agama. Maknanya tak ada orang yang berfoya-foya, orang yang seronok. Baik, siapa tu? Jackie Onassis, apa nama tak? Dengan pulaunya, apa yang tak ada pada dia misalnya. Tapi itu semua zahiran minal hayatid dunya. Tak ada sudahnya, tak ada sudahnya. Sudahnya tengoklah aku sudah mati ni, Elvis Presley, di mana mati? Contoh kita ambil contoh. Jadi maknanya, dan negara kita pun ada contoh. Jadi maknanya di situ kita kata bahawa kita jangan hanya ambil nampak yang semua. Sebab kadang-kadang anak-anak kita ni, ya Allah, bila tengokkan Facebook tu, dia kata, syoknya dapat pakai skirt pendek. Kita dah hasuk dia pakai tudung, dah pakai apa. Dia boleh dalam Facebook kata, syoknya kalau boleh dapat pakai skirt pendek. Kalau boleh dapat pakai skirt pendek. Tak kenal, fikir. Apa dia fikir orang tu kan? Tak, syoknya kalau boleh dapat macam dia orang hidup dengan 5 bintang. Dalam rumah yang itu sebagainya. Semua itu semua zahirah minal hayatid dunya.
can buy home, money can buy house but cannot buy home. Money can buy medicine but cannot buy health. Money can buy amusement but cannot buy happiness. Ya tak? Money can buy books but cannot buy wind. Ya, money can buy maknanya religion but cannot buy salvation. Duit boleh beli macam-macam. Money can buy bed but cannot buy sleep. Duit boleh beli katil, telindang, snuggle-land, dreamland, kan? Tapi belum boleh membeli tidur. Money cannot buy sleep. Ada orang tipu buang. Ya tak? Apa? Nanti kau buang itu maknanya lantai banyak asmara. Payah nak bangun dia. Payah nak bangun. Bukan payah nak tidur, payah nak bangun. Ini tak. Dia beli dia tilam, dia beli dia katil hebat, tapi dah payah nak tidur lah dia kan. Payah nak tidur. Sebab tu money can buy bed but cannot buy sleep. Dia tak? Itu kata-kata Sayyidina Ali lah. Kata-kata Sayyidina Ali diterjemahkan ke bahasa orang putih. Sebab saya dapat dalam bahasa orang putih sampai sekarang saya tak dapat lagi daripada bahasa Arab. Ya tak? Jadi maknanya itu semua zahirah minal hayatid dunia. Hujungnya tak ke mana. Ya tak? Hujungnya sebenarnya kita kena kenal apa yang batinnya. Batinnya ialah khilafah. Batinnya adalah ibadah. Batinnya adalah aman. Lagi sekali ya. Zahir ialah keseronokan, glamour, prestige. Itu adalah zahir. Ya tak? Sudahnya Raja Lawak pun mencari agama. Ya tak? Raja Lawak sebutlah siapa pun. Ya tak? Akhirnya Zizan ke sebutlah siapa pun akhirnya mencari agama. Ya tak? Si ada tu siapa yang badan sedang, yang berlaku sekali, dan komposer lagu Isabella Abah Luqman akhirnya mencari agama. Dan bila dia mengupas agama memang mendalam kupasan. Ya, memang tinggi kupasan. Bagi saya tinggi kupasan. Jadi maknanya di situ kita kata bahawa sebenar-benar yang batin itu apa? Yang batin itu ialah khilafah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang batin itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Iaitu ibadat kepada Allah. Yang batin itu apa? Ialah amanah. Inna 'arafna al-amanata ila as-samawati wal ardi wal jibal. Itu sebenarnya yang batin. Yang batin ialah kita mesti bertunduk patuh kepada Allah, ibadah. Yang batin ialah kita mesti menjadi khilafah, khalifah di muka bumi untuk memakmurkan dengan kebaikan. Yang batin ialah kita membawa memikul amanah Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kebenaran dalam masyarakat. Oleh kerana itu, jangan kita pesan pada diri kita dan anak-anak kita, jangan seronok semata-mata dah ada rumah, dah ada isteri, dah ada maknanya kita kata kebun, dah ada itu, dah ada kenderaan. Bukan itu. Ya, itu semua maknanya wasilah, bukan itu bukan matlamat. Ya, itu semua wasilah. Ya, sebenar-benarnya ialah kita itu hamba Allah ataupun tidak. Semasa kita ada kebun, semasa kita ada kereta, semasa kita ada tanah, semasa kita ada rumah, kita itu hamba Allah atau tidak? Yang sebenar-benarnya kita itu khalifah Allah di muka bumi ke tidak? Ataupun kita itu khalifah kepada syaitan di muka bumi? Yang sebenarnya kita membawa amanah ke tidak? Ataupun kita khianat kepada amanah? Itu sebenarnya kehidupan yang dipanggil batin al-hayat, ya, batin. Jadi tetapi berkenaan dengan bahagian terakhir daripada segala perkara mereka lalai daripadanya. Jadi kita berhenti dekat nota 3512 ya. Ya, 3512 sebab jam sudah sampai 6.25. Jadi kita berhenti dekat 3512 iaitu akhir, ya, akhir insyaallah. Manfaat daripada Allah